Sejak pemberhentian sementara penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada 6 April lalu, Kementerian Kesihatan telah menjalankan kajian atau penilaian semula terhadap laporan daripada negara-negara lain berkaitan dengan kes-kes pembekuan darah dengan jumlah platelet rendah yang sangat jarang berlaku selepas menerima suntikan vaksin berkenaan. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam sidang media mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menambah dalam satu mesyuarat yang diadakan baru-baru ini, Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 telah mengkaji maklumat terkini dari European Medicine Agency EMA dan Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency MHRA United Kingdom serta maklumat daripada negara-negara lain mengenai vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Sementara itu, satu mesyuarat scientific exchange meeting juga diadakan 12 April lalu dengan maklumat daripadanya telah membantu dalam penelitian tersebut. Mesyuarat berkenaan dihadiri para pakar daripada rantau Asia Pasifik termasuk negara Brunei Darussalam dan wakil-wakil daripada AstraZeneca. Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 mengambil maklum bahawa dalam pelaksanaan kempen-kempen vaksinasi yang meluas, kemungkinan kejadian buruk ataupun potential adverse events boleh berlaku berikutan suntikan vaksin. Walau bagaimanapun, ini tidak semestinya bermakna bahawa sebarang kejadian adalah disebabkan oleh vaksin tersebut. Akan tetapi, ianya perlu disiasat lagi bagi memastikan segala isu berkenaan keselamatan kesihatan ditangani dengan segera. Vaksinasi seperti ubat-ubatan boleh memberi kesan sampingan. Jadi, pemberian vaksin adalah berdasarkan pertimbangan penilaian risiko dan faedah ataupun risk versus benefit analysis. Berdasarkan maklumat terkini mengenai dengan kejadian kes-kes pembekuan darah dengan jumlah platelet yang rendah iaitu thrombotic thrombocytopenia berikutan suntikan vaksin COVID-19, pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca berkemungkinan mempunyai hubungan kait dengan kejadian tersebut. Namun demikian, masalah tersebut adalah sangat jarang terjadi, yang mana bilangannya adalah rendah, iaitu kadar risiko lebih kurang 4 kes dalam setiap 1 juta dos yang diberikan. Alhamdulillah, di negara Brunei Darussalam pula, berdasarkan 2,323 individu yang telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca, tidak ada kejadian seperti ini telah dikenal pasti. Maklumat daripada negara-negara lain yang telah melaporkan kejadian pembekuan darah adalah sangat rendah, namun risiko ianya terjadi adalah lebih tinggi di kalangan kumpulan usia yang lebih muda. Manakala pada masa ini berdasarkan analisis daripada kadar asas ataupun baseline rates di kalangan penduduk United Kingdom dan Eropah, ianya tidak menunjukkan risiko yang lebih tinggi di kalangan kumpulan usia yang lebih berumur. Berhubung dengan kejadian pembekuan darah, Menteri Kesihatan menegaskan adalah penting untuk mengambil kira bahawa ia adalah satu kondisi yang boleh dirawat dan garis panduan klinikal bagi rawatan kejadian berkenaan ada disediakan di negara ini. Tambahnya lagi, pengesanan awal simptom adalah penting bagi individu yang telah menerima vaksin AstraZeneca untuk mendapatkan rawatan dengan segera jika mengalami sebarang simptom seperti sesak nafas, sakit dada, bengkak kaki, sakit perut yang berterusan, sakit kepala yang teruk atau berterusan, penglihatan kabur setelah vaksinasi atau mengalami lebam kulit di bahagian lain badan selain tempat vaksinasi. Berdasarkan data yang sedia ada, dengan mengambil kira keberkesanan vaksin ini dalam mencegah jangkitan COVID-19, terutama kepada mereka yang berisiko seperti warga emas, dan memandangkan kejadian-kejadian darah beku ataupun platelet rendah yang dilaporkan adalah sangat jarang berlaku. Oleh itu, Jawatan Kuasa Teknikal bagi COVID-19 berpendapat bagi pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh dimulakan semula di negara Brunei Darussalam dengan syarat-syarat berikut. Memandangkan peningkatan risiko yang diperhatikan di kalangan individu-individu yang berusia lebih muda dan risiko yang rendah, serta nisbah faedah yang tinggi bagi mereka yang berumur tahun ke atas, vaksin AstraZeneca akan diberikan kepada orang dewasa berumur 60 tahun ke atas.
Bagi orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun yang belum menerima dos pertama vaksin AstraZeneca, mereka tidak akan ditawarkan vaksin COVID-19 AstraZeneca secara rutin. Bergantung kepada ketersediaan vaksin, orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun akan diberikan vaksin lain seperti vaksin Sinopharm. Walau bagaimanapun, vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh digunakan di kalangan orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun jika manfaat menggunakannya melebihi risiko bagi individu tersebut. Setakat ini, tidak ada sebarang laporan mengenai kejadian pembekuan darah ataupun platelet rendah berikutan penerimaan dos kedua vaksin COVID-19 AstraZeneca. Oleh yang demikian, bagi individu-individu yang telah terima dos pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca, mereka akan diberikan dos kedua vaksin COVID-19 AstraZeneca tanpa mengira had umur. Dos kedua adalah penting bagi perlindungan jangka panjang terhadap COVID-19. Vaksinasi tetap merupakan kaedah yang selamat dan berkesan untuk melindungi diri kita, keluarga kita dan masyarakat dari COVID-19. Kementerian Kesihatan meyakinkan orang ramai bahawa keselamatan vaksin adalah sangat diutamakan dan langkah-langkah akan sentiasa dilakukan untuk minimalisir risiko berkaitan dengan penggunaan vaksin seperti kesan sampingan dan sebagainya. Langkah-langkah pengambilan vaksin COVID-19 AstraZeneca ini akan sentiasa dipantau dari semasa ke semasa dan mengambil kira situasi COVID-19 tempatan dan juga perkembangan terkini pada vaksin tersebut. Dalam sidang media yang sama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing semasa pandemik ini. Orang ramai juga dimestikan untuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali masuk dan keluar dari premis-premis terutama di tempat-tempat awam. Sementara itu, Menteri Kesihatan juga memaklumkan bahawa tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan di negara ini hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 221 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 210 orang. Sementara itu, 8 kes sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan adalah dalam keadaan yang baik. Di samping itu, seramai 573 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 16,892 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 132 sampel telah diuji bagi SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 118,240 ujian. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan turut menjelaskan setakat ini kira-kira 8,400 orang telah divaksinasi yang terdiri daripada para petugas barisan hadapan. Jelasnya lagi, program vaksinasi berjalan sedikit perlahan disebabkan oleh penangguhan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. So, that's why kalau Menurut Menteri Kesihatan, tujuan utama vaksin adalah untuk meringankan simptom jangkitan dan mencegah daripada mengalami sakit teruk. Tambahnya lagi, vaksinasi tidak akan mencegah daripada dijangkiti COVID-19, namun jika dijangkiti simptom jangkitan akan sangat ringan. Untuk memberhentikan penularan vaksin, it's not the magic bulletnya Tania, ada vaksin tuh hilang dadak. Sementara itu, Pengiran Dr. Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, Ketua Pengarah Perubatan dan Kesihatan menjelaskan, pada ketika ini Kementerian Kesihatan mengutamakan pemberian vaksin kepada petugas barisan hadapan dengan kira-kira 8,000 telah divaksinasi. Probably that's the reason why I think the public, especially frontliners, need to hit the call of for example, Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setia Usaha Tetap di Kementerian Kesihatan pula menjelaskan mengenai bekalan vaksin. Jelasnya, negara masih mempunyai bekalan vaksin Sinopharm dan AstraZeneca
dengan bekalan vaksin Moderna dijangka tiba pada pertengahan Jun depan. 25,000 people. Generasi agamawan perlu bekerjasama dan bersatu padu dalam 3 prinsip, iaitu kesetiaan kepada Sultan dan negara, keyakinan terhadap nilai-nilai Islam dan keharmonian sosial dan amalan tradisi berbaik-baik. Berita lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Generasi agamawan sekarang dan akan datang diseru memastikan kesinambungan Islam tetap relevan untuk berada dalam arus perdana negara, mendukung pemerintahan serta kepimpinan kerajaan beraja yang adil seksama pada memenuhi hasrat dan azam kemerdekaan. Landasan utama untuk merealisasikannya melalui program-program dalam wawasan negara 2035 dengan rancangan-rancangan strategiknya untuk mencapai matlamat-matlamatnya. Berucap pada Majlis Multaka Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Asia Tenggara sempena Hari Al-Azhar Asy-Syarif sedunia petang tadi, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi Lembaga Penasihat Multaka Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Cawangan Negara Brunei Darussalam menekankan supaya generasi agamawan bekerjasama dan bersatu padu dalam 3 prinsip, iaitu kesetiaan kepada Sultan dan negara, keyakinan terhadap nilai-nilai Islam dan keharmonian sosial dan amalan tradisi berbaik-baik. Kita boleh melihat dan menurut jejak langkah Al-Azhariyun pendahulu. Mereka menampilkan agama Islam lebih dari setakat kesucian ajaran-ajaran dan kemurnian amal ibadatnya menurut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Bahkan Islam yang mereka tampilkan ialah Islam sebagai agama yang progresif, mendorongkan ke arah kemajuan yang seimbang bagi rakyat dan negara. Maka dengan penerimaan dan sambutan baik kerajaan berpemerintahan beraja pada era-era terdahulu itu, rakyat dan negara sekarang menikmati kemajuannya di segenap bidang pembangunan dan bidang-bidang agama tidak ketinggalan. Majlis Multaka diisikan dengan pembentangan dari 3 negara serantau dipengerusikan oleh Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam, bertemakan memperkasa peranan alumni Al-Azhar dalam mengukuhkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kalangan umat Islam. Multaka yang julung kali diadakan di negara ini dihasratkan dapat memperkukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan alumni Al-Azhar di peringkat serantau dan antarabangsa, sekaligus merangka kerjasama dalam bidang yang bersesuaian. Majlis yang dihadiri para alumni Al-Azhar dan penuntut sekolah Arab Rimba turut diadakan secara maya untuk khalayak umum. Ini terlebih dahulu saya merakamkan ucapan terima kasih bagi pihak Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan hari ini di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis bermula dengan sembahyang fardu zuhur diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Imran bin Haji Kuncang, diikuti bacaan Sayyidul Istighfar, surah Yasin dan tahlil dan diakhiri dengan bacaan doa tahlil. Juga hadir Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Meja Jeneral Udara Datuk Sri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad.
Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan lagi Majlis Tadarus sempena bulan Ramadan petang tadi di Masjid Setia Ali, Pekan Muara. Terdahulu diadakan penyampaian sumbangan wakaf keperluan masjid yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kepada Awang Nasihin bin Yahya, Pegawai Hal Ehwal Masjid Setia Ali, Pekan Muara. Pengisian majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah disusuli dengan tadarus Al-Quran dan bacaan doa selamat serta sembahyang fardu asar berjemaah. Juga hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis akan diteruskan lagi Khamis ini di Masjid Kampung Belimbing, Subuk. Seorang warga negara India, Muhammad Faisal Khan, berumur 36 tahun, didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini atas dua kesalahan di bawah bab 6-B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Biro Mencegah Rasuah dalam siaran akhbarnya memaklumkan kes tersebut dilaporkan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN, iaitu berkaitan dengan satu kes seorang yang telah ditangkap untuk disiasat atas kesalahan berkaitan dadah telah menawarkan wang rasuah kepada pegawai penguatkuasaan undang-undang. Tertuduh ditangkap oleh BKN di sebuah kedai jahit di Kampung Birau, daerah Tutong atas kesalahan penggunaan dadah dan memiliki perkakas untuk memakan dadah terkawal di kedai jahit tersebut. Tertuduh berhadapan dengan dua pertuduhan. Pertuduhan pertama, tertuduh telah menawarkan wang rasuah berjumlah RM200 kepada pegawai BKN pada 17 April lalu sebagai dorongan untuk menghalang pegawai tersebut mengambil tindakan terhadapnya setelah penemuan alat-alat perkakas untuk memakan dadah terkawal yang ditemui dalam simpanan tertuduh. Sementara itu, pertuduhan kedua, tertuduh sekali lagi telah menawarkan wang rasuah berjumlah RM500 kepada pegawai penyiasat BKN untuk tidak menjalankan siasatan terhadapnya pada hari yang sama di pejabat BKN di daerah Tutong. Semasa prosiding mahkamah, kedua-dua pertuduhan telah dibacakan kepada tertuduh dan tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah memerintahkan agar tertuduh direman di Balai Polis dan menetapkan 21 April 2021 untuk sebutan lanjut. BMR dalam pada itu mengingatkan orang ramai bahawa menawarkan rasuah kepada pegawai penguatkuasaan adalah kesalahan serius yang membawa hukuman maksimum 7 tahun penjara dan denda RM30,000. Bicara Sastra Brunei, BSB diungkayahkan sebagai salah satu apresiasi terhadap karya sastra dan juga penulis sastra Brunei, di samping menggiatkan lagi kritikan terhadap karya sastra Brunei, khususnya karya-karya yang baharu diterbitkan. Justru penyebaran dan penilaian terhadap sesebuah karya itu memerlukan penelitian mendalam dan penyelidikan yang mantap. Berucap semasa bicara sastra Brunei pertama 2021 pagi tadi, Awang Muhammad Azurin bin Haji Othman, pemangku timbalan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, berharap melalui bicara sastra Brunei akan dapat menyumbang lebih banyak penulisan kritikan atau bandingan karya terhadap karya sastra Brunei serta penghasilan yang lebih berkualiti. Pelbagai bentuk kegiatan dirancang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memanfaatkan karya-karya sastra Brunei sebagai sumber bicaranya. Acara bertujuan menggalakkan kegiatan kritikan karya sastra Brunei sebagai salah satu strategi sosialisasi karya sastra supaya karya tersebut lebih sampai kepada masyarakat bukan sahaja dari aspek hiburan yang terhias melalui seni penulisannya. Yang lebih penting ialah tema, pengajaran dan nilai kemanusiaan dan keagamaan yang ingin
disampaikan oleh penulisnya. Acara Anjuran Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka ini berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Saya berharap agar kegiatan bicara sastra Brunei ini akan dapat Bersedekah sama ada dengan wang ringgit atau lainnya merupakan amalan mulia yang memberi keuntungan kepada orang yang mengeluarkannya dan orang yang menerimanya. Orang yang bersedekah mendapat balasan pahala, sementara bagi orang yang menerimanya pula dapat menggunakan sedekah tersebut bagi memenuhi keperluan hidupnya. Apatah lagi amalan tersebut dilakukan di bulan Ramadan yang banyak terdapat ganjaran pahala di dalamnya. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah serta kumpulan belia Masjid Skim Tanah Kurnia Rajati Kampung Lambak Kiri menyumbangkan barangan asasi kepada 22 buah keluarga dari kalangan asnaf fakir miskin. Sumbangan diserahkan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Melalui sumbangan tersebut, ia dihasrat dapat menjaga kemaslahatan masyarakat dengan mewujudkan hubungan silaturahim dan ukhuwah sesama umat Islam dan perpaduan sejagat. Sebagai sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab sosial korporat, Bank Baiduri telah menyediakan bantuan kepada para pelajar yang kurang berkemampuan dari beberapa buah sekolah swasta di negara ini. Sehubungan itu, sumbangan berupa tajaan yuran sekolah disampaikan kepada para pelajar di Sekolah Payuek, daerah Teburong. Penyerahannya disempurnakan oleh T. Eng Hui, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri kepada Koh Han Yong, pengerusi sekolah berkenaan dan disaksikan oleh Tong Kawang Sun, pengetua sekolah. Penajaan yuran sekolah kepada para pelajar di sekolah swasta adalah selaras dengan misi ke arah penglibatan bank berkenaan kepada masyarakat. Sebuah kedai tekstil di daerah Brunei dan Muara dikenakan kompaun RM1,000 kerana melanggar peraturan-peraturan harga jualan murah. Dalam siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Buner Textile Mall Sendirian Berhad didapati telah menaikkan harga biasa atau harga sebelum jualan ke atas sejumlah barangan jualan dan menyebabkan kekeliruan para pengguna seolah-olah telah membuat penjimatan. Kedai berkenaan juga didapati memalsukan rekod perniagaan semasa pemeriksaan dijalankan oleh Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna JPHEP. Syarikat tersebut melakukan kesalahan-kesalahan di bawah Peraturan 16-1 dan 16-3 dari Peraturan-Peraturan Harga Jualan Murah di mana peniaga hendaklah memberi maklumat yang benar berkenaan harga jualan murah. Sebarang laporan mengenai amalan jualan yang tidak beretika boleh menghubungi JPHEP melalui talian Darussalam 123, aplikasi mudah alih pengguna bijak atau email aduanpengguna@jpes.gov.pn dan consumercomplaint@jpes.gov.pn.